Sabtu. Istimewa hujung minggu MHI, 3 September. Bunga-bunga matahari anggun mekar di Taman Sari, warna jingga sutingan hati, bagai tanda kasih bersemi. Berlintas langsung di Anjung Floria Putrajaya, sempena Festival Floria Diraja Putrajaya dengan kepelbagaian bunganya yang cantik berseri. Dan kenali arboris serta apakah fungsi sang penjaga pokok dalam menyelenggara pokok di Malaysia. Wah, marigold, daisy, orchid, bunga raya. Wow, pelbagai jenis bunga yang menangkap hati saya. Assalamualaikum semua. Selamat pagi penonton Malaysia hari ini. Anda bersama saya, Daya Bakar. Dan ya, saya sangat ceria kerana pagi ini saya dapat menyaksikan bunga-bungaan yang begitu cantik di Floria Putrajaya 2022. Royal Floria Putrajaya katanya memang luar biasa. Saya percaya semua orang rindu cakap pasal Floria, terbayang bunga-bunga yang cantik. Ya, hari ini saya akan membawa anda bersama-sama dengan saya untuk menyaksikan keindahan dan kecantikan bunga-bungaan di sini. Dan Daya dikabarkan dekat sini ada 400,000 bunga-bungaan dan juga orkid sebagai tema bunga. Kita belanja sikit je dulu kepada semua penonton supaya anda semua tak kelip mata, akan terus bersama kami dalam Malaysia hari ini. Jangan pergi mana-mana tau. Banyak bunga nak tunjuk ni. Saya masuk dulu jalan-jalan. Bye Andim, bye Haziq. Wow. Warna-warni nampaknya. Bukan main. Dia main pusing-pusing dekat situ. Tapi pagi dah ramai orang juga. Memang ramai lah sebab semua nak tengok bunga. Tapi satu je bunga yang kita nak tengok. Daya Bakar. Kita dah sampai dekat depan kamera. Ingatkan dia nak sebut bunga dekat sini. Bunga yang kat sana. Yang dekat sini dia pandai, pasu. Pasu pun okey. Assalamualaikum. Selamat pagi semua penonton-penonton Malaysia hari ini. Salam Sabtu juga kita nak ucapkan kepada semua penonton. Dan kita harapkan yang terbaik untuk anda semua. Rancang apa yang kita nak lakukan hari ini, salah satunya mungkin boleh pergi ramai-ramai ke Anjung Floria Putrajaya sekarang. Dapat jumpa Daya Bakar bunga kat sana. Ya, sebab bunga-bunga tu memang ada yang bunga-bunga rare. Betul. Ada yang bunga-bunga agak susah kita nak jumpa. Dan ada juga bunga yang selalu kita jumpa tapi kita nak tengok dengan kualiti yang sangat-sangat baik. Dan dijaga dengan baik. Warna yang sangat-sangat unik. Anda boleh pergi ke Anjung Floria. Dan hari ini kita cerita pasal bunga saja. Memandangkan bunga cantik di sebelah saya ni. Nampak. Dia bagi balik. Kita nak cerita pasal penjaga pokok. Kejap saja lagi. Ataupun kalau anda tak pernah lagi dengar terms ni, arborist. Ini satu kerjaya sebenarnya. Jadi kita nak mendekati individu-individu yang dah ada dalam bidang ini, dalam industri ini, untuk kita tahu sebenarnya apa kerja yang mereka lakukan. Dan lagi satu, tengok tak baju saya warna apa? Warna hijau. Tengok tu dia warna apa? Dia ikut tema. Kita memang nak menghijau hari ni. Kita nak saksikan kehijauan dan juga sebelum kita saksikan kehijauan dan juga alam sekitar yang sungguh cantik. Sekali dia punya arah lah, alam sekitar. Cantik sangatlah. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca ni. Takkanlah kita tak nak tengok cuaca macam mana kan. Kalau kita nak keluar rumah, tak tekan-tekan keluar juga. Nervous kita dia tak keluar tadi. Kalau tengok di seluruh Malaysia hari ni, kebanyakan tempat hujan. Tapi orang kata memang rezeki lah. Kat Putrajaya tu yang panas pula hari ni. Kita tengok tadi cuaca dekat Anjung Floria Putrajaya cantik, elok, alhamdulillah kan. Kita harapkan sampai ke hari penghujungnya lah, sebab mungkin ramai yang nak datang ke Anjung Floria hari ni. Tapi insya-Allah tiada hujan pagi, petang dan juga malam seperti mana yang anda dapat saksikan sekarang ni. Ini di wilayah Persekutuan Putrajaya. Kita tengok sikitlah, belanja sikit Sabah Sarawak kita macam mana. Okey, tengah loading. Di kawasan Borneo kita macam mana, hujan juga. Di beberapa kawasan semua, Sarawak, Sabah dan juga di Labuan dikabarkan hujan juga. Okey. Ala-ala kita cerita pasal cuaca. Kita nak kongsikan juga, ini dia berita terbaru yang berlaku di Kuala Terengganu. Saya kira anda juga dah tahu tentang kisah ataupun insiden ini. Seramai 32 mangsa yang berkelah di latar Ulu Kasar Setiu berdepan dengan detik cemas apabila terperangkap dalam kejadian kepala air petang semalam lah. Petang semalam. Okey. 5 petang lebih kurang macam tu. Ada menyebabkan 2 kereta yang hanyut di bawah arus deras. Dan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Setiu berkata tiada kemalangan jiwa yang dilaporkan. Jadi kita cuba play sikit video ni untuk kita tengok
macam mana keadaan sebenarnya yang berlaku. Ya, ini dia. Ini agak menakutkan sebenarnya. Ini dia. Air sangat deras tau. Betul. Bayangkan boleh hanyutkan kereta tu. Dan dia berlaku dengan sekelip mata. Jadi mereka di kawasan itu nasib baik detik cemas itu dapat berlaku dalam keadaan yang terkawal lah. Walaupun berlaku juga insiden-insiden yang tidak diingini. So ada 32 mangsa. Cuma tidak ada kemalangan jiwa lah. Tidak ada membabitkan kemalangan jiwa. Cuma masih lagi melibatkan mangsa yang terkandas di situ seramai 32 orang. Ya, itu apa yang kita nak update mengenai cuaca dan juga apa yang berlaku semalam di Setiu. Jadi kepada anda semua, rancanglah perjalanan anda, mana anda nak pergi hari ini. Walaupun weekend ni memang hari yang sangat dimanfaatkan oleh satu sesi keluarga kan, untuk kita habiskan masa bersama dengan keluarga. Dan pemilihan untuk berada di pesisiran pantai, kawasan-kawasan air itu memang trend sekarang ni. Ataupun memang menjadi pilihan. Dah lama kita Sebab apa? Sebab kat rumah tak ada benda tu. Ya, itu satu hal lagi. Sekarang ni memang masa kita nak manfaatkan di sana. Kalau selalu kan kita dah terperap kat rumah dengan lakukan aktiviti paling-paling pun indoor dan sebagainya. Jadi aktiviti outdoor ni memang menjadi pilihan seisi keluarga. Ya, nak bagi anak belajar sensori. Nak bagi anak pegang pasir kan, nak bagi anak pegang batu-batuan. Nampak experience bapa cakap macam mana. Ya, kita fikir apa yang kita nak manfaat, nak bagi faedah kat anak kan. Kalau kita pergi buat aktiviti tak berfaedah, merugikan. Baik kita buat aktiviti berfaedah di hujung minggu yang indah, yang cantik ni. Dan kita sebenarnya nak bawa anda balik pergi ke Anjung Floria. Kan. Sebab alang-alang kita dah ada bunga kita dekat sana, kita kena manfaatkan juga bunga kita. Ya. Dengan cerita bunganya semakin mekar. Mesti. Tengoklah muka dia tu tadi. Kita dah confused dah. Yang mana satu orkid, yang mana satu daya. Ya, sebab daya yang Aziz kenal, dia suka betul benda warna-warni ni. Betul. Dia memang sangat ceria kan, dengan wajah dia, dengan pilihan warna yang dia selalu pakai. Dia dah standby dah tu rasanya. Dia dah duduk dekat kawasan yang sungguh hijau. Jadi jom kita bersama dengan Daya Bakar yang sekarang ini berada di Anjung Floria. Apa yang agaknya Daya buat? Daya? Wah, kalau tanya Daya, bagaimanakah perasaan berada di Royal Floria Putrajaya ni? Saya rasa hati saya berbunga-bunga. Macam tu perasaannya. Dan untuk pengetahuan anda semua, memang meriah tahun ni sebab dah 2 tahun tak diadakan. Dan ini sebenarnya kalau dikatakan kali ke-12 dianjurkan. Jadi kita sebenarnya nak cari seorang pengunjung. Saya dengar cerita pengunjung datang daripada seluruh negara ni. Ada daripada Penang, tapi kita ada orang Johor bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Kak? Kak daripada Johor datang ni? Ya, saya daripada Johor. Okey, perkenalkan dulu Kak, namanya Kak? Nama saya Norizan binti Kasim. Okey. Daripada Muar Johor. Orang Muar. Apa khabar? Betul ke? Muar, ya betul Muar. Betul saya sebutan tu. Okey Kak Norizan. Ini kali keberapa sebenarnya akak datang ke Floria Putrajaya? Okey, ini kali pertama sebenarnya dan saya sangat teruja bila melihat dalam media masa semua sekali lah. Sangat cantik, sangat indah. Dan lagi pula kebetulan cuti sekolah, jadi nak release tension datang ke sini. Nampak tu. Release tension ni bukan je ke anak-anak, ibu-ibu pun sama boleh release tension. Betul tak orang kata bila tengok bunga ni hati kita rasa tenang? Ya betul, sangat tenang. Masya-Allah, cantiknya ciptaan Allah SWT. Okey, kalau diikutkan kat sini ada macam-macam jadi spesies bunga ya. Macam akak apa bunga paling akak suka sebenarnya? Okey, orchid. Bunga orchid. Tahan lama ya, sangat cantik. Sangat cantik. Kat rumah ada bunga orchid tak? Ada. Nampak pencinta orchid. Kalau nak tahu juga di sini Kak, orchid katanya ada 10,000. 10,000 orchid. Ya Allah, mana nak cari tu? Memang pelbagai spesies sebenarnya. Okey, kalau boleh ceritakan kepada orang ramai lah kan. Apa yang paling menarik bila sampai sini? Adakah seperti yang akak tengok di social media? Okey, sebenarnya bila sampai saya tadi mula-mula beratur kan. Okey, tapi tak apalah, kita rasa macam alhamdulillah tiket pun tak mahal sangat sebenarnya. Tapi bila masuk subhanallah, rasa macam sangat berbaloi. RM15 tu macam sebenarnya tak cukup. Kalau nak bandingkan dengan keindahan yang ada ni memang sangat wow sebenarnya. Sangat indah, sangat cantik. Betul, saya rasa kan bila cerita RM15 berbaloi tak memang sangat-sangat berbaloi lah. Ya, betul. Maksudnya kena bagi tahu semua orang kat rumah ni kena datang. Sila datang. Rugi kalau tak datang. Terima kasih pada penganjur kerana ia sangat indah dan rasanya memang Malaysia sangat hebat. Alhamdulillah. Masya Allah, semangat luar biasa Kak. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi sekarang ni Daya sebenarnya bertanggungjawab nak interview sikit dengan seseorang yang bertanggungjawab mencantikkan landscape ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey.
Enjoy Floria Putrajaya ya. Okey, sekarang ni saya bersama dengan orang kuat ataupun tulang belakang yang kacak bergaya. Bersama dengan kita ada landscape architect Encik Haris Kassim, pengarah bahagian rekreasi dan operasi Jabatan Landscape dan Taman Perbadanan Putrajaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi tadi saya nampak muka Cik memang tersenyum je. Manis seperti bunga-bunga di keliling saya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Okay. Jadi kita nak tahu sebenarnya untuk menyiapkan, mencantikkan landscape ni, berapa lama agaknya yang diperlukan? Okey, lebih kurang Taman Keluarga Malaysia ni kita siapkan dalam masa 3 minggu, di mana penglibatan saya amat berterima kasih kepada tim kami dari Perbadanan Putrajaya dan juga pihak kontraktor yang terlibat telah berusaha sebaik mungkin dalam menjayakan Taman Keluarga Malaysia ini sampai hari ini begitu cantik dan begitu ramai sekali pengunjung yang berkunjung ke Taman Keluarga Malaysia ini. Okay. Dan kalau ikutkan Taman Keluarga Malaysia ni, saya tengok ada pelbagai jenis bunga. Okey, idea untuk mencantikkan tu, okey, macam mana nak dapat inspirasi? Okey, dari segi inspirasi ni bila kita diarahkan oleh pihak pengurusan tertinggi untuk menjayakan tema taman ini sebagai Taman Keluarga Malaysia, maka kita mengambil inisiatif keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran sebagai satu elemen penting dalam kita mereka bentuk taman ini. Jadi yang menjadi tarikan utama kerana kita telah memberikan accessibility ke taman ini dari pelbagai sudut dan sering dapat dilihat dari kiri, kanan dan belakang taman ini. Maka taman ini tidak hairanlah, alhamdulillah pihak juri memberikan anugerah Friendly Award sebagai satu ganjaran dan bonus bagi kaki tangan Perbadanan Putrajaya yang telah bekerja begitu komitmen sekali siang dan malam. Dapatnya pun Friendly Award. Lihatlah dia punya arkitek planner sendiri pun very friendly lah. Okey, tapi kalau diikutkan pengunjung yang datang, saya tengok memang pelbagai jenis kaum dan lapisan umur. Macam rasanya tahun ni luar biasa tak sambutannya. Okey, saya berpandangan dari segi penglibatan masyarakat ya. Apabila pandemik telah berakhir dan kita diberikan kelonggaran ya oleh pihak kerajaan, maka bilangan besar masyarakat terutamanya pelbagai kaum bagi saya apabila melihat telah keluar seolah-olah enjoy menikmati suasana Floria pada kali ini. Kami dari Perbadanan Putrajaya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pengunjung. Kalau kita tengok dari hari ke hari, malahan disambung ya, di-extendkan 2 hari lagi sehingga ke 6 September bagi memberi peluang kepada khususnya anak-anak yang bercuti sekolah dan kaum keluarga hadir di Floria Putrajaya. Baik, okey, kalau diikutkan kan memang luar biasa sambutannya dan pagi-pagi kita nampak orang dah beratur untuk masuk. Jadi saya rasa penonton kat rumah mesti tak sabar. Boleh tu mungkin kongsikan sedikit bunga yang ada di sini. Okey. Bunga-bunga yang ada sini lebih kepada yang contoh ya, yang tagatis and then paku pakis yang kita sulamkan bersama dengan bunga semusim contoh yang kita implementkan dari segi bunga tagatis ya. Dan kombinasi ini kita ketengahkan untuk memberikan kepelbagaian warna dalam kita menghasilkan taman yang berkualiti. Bukan mudah sebenarnya untuk menghasilkan sesuatu yang cantik dan luar biasa seperti di Floria Putrajaya. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Encik Haris. Saya akan berjalan-jalan lagi di sini bersama dengan penonton Malaysia hari ini. Jadi anda semua jangan mana-mana, kita nak berehat sebentar, kembali selepas ini. Saya nak cari bunga matahari, ada bunga matahari. Ya, kembali bersama Haziq dan Anim. Tentunya di MSI hari ini di depan mata kita ada peralatan yang digunakan untuk kita menjaga pokok. Ya, nampak macam peralatan nak pergi hiking kan? Tapi sebenarnya dia lebih hike lagi daripada hiking. Lagi hike lah. Dia tinggi, banyak tinggi dia sebenarnya. Dia bukan yang biasa-biasa. Dia memang panjat pokok punya alatan, sama ada untuk keselamatan, untuk potong dahan-dahan dan sebagainya. Inilah dia antara alatan. Awak nak try ke? Tak, saya nak tengok ni. Saya nak tengok ni. Ini bukan yang untuk bawa basikal ni, macam kopi basikal kan? Habis yang ni apa cerita? Yang ni, saya ada cover di depan ni. Ya, ini
ini antaranya. Nampak tak? Nampak comel. Tapi awak memang nampak macam cyclist lah kalau pakai ni. Tak jadi arboris. Tapi sebenarnya ini adalah peralatan untuk arboris. Kan? Nak tahu tak arboris tu apa? Jadi kita bersama dengan dua orang tetamu kita iaitu Encik Roslan Yaakob, Presiden Persatuan Arboris Malaysia ataupun PARM. Assalamualaikum. Benar juga sebenarnya datang di Malaysia hari ini. Tapi beberapa tahun lepas lah 2018 katanya. Kita juga bersama dengan ini. Duk cakap ni muka family ni, muka family ni. Betul. Kita kenalkan nama dia dulu. Ya, nama penuh dia? Syahrul Nizam Abdul Aziz, Ahli Persatuan Arboris Malaysia, aka ataupun Zam Indigo. Aduh, kita baru tadi macam nak suruh dia nyanyi kan, nak buka step kan. Seperti yang ku jangka terjadi. Okey, kita mulakan dengan Encik Lan dulu lah. Arboris adalah satu term yang mungkin ramai orang tak tahu sebenarnya. Betul. Itu? Okey, secara dasarnya terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada MSI kerana menjemput Persatuan Arboris Malaysia lah dalam program MSI. Arboris ni adalah individu yang menjaga pokok secara saintifik dan secara sistematik berdasarkan kepada garis panduan yang diguna pakai di peringkat antarabangsa. Secara ringkas. Itulah dia. Itu dia. Tapi for Arboris di Malaysia, dia expert in dalam dia punya mahir dengan spesies-spesies pokok kita sendiri dan Arboris di luar negara dengan pokok-pokok mereka sendiri. Maknanya kita mahir dengan apa yang kita ada. The principle is there. Yes, faham. Dan bagaimana pula Abang Zam kita ni boleh pergi ke Arboris? Betul. Certified Arboris kita ni. Certified Arboris Malaysia. Boleh cerita sikit Zam? Okey. Dulu memang saya menyanyi lah kan. Tapi saya memang selama ni memang seorang yang outdoorsy lah. Memang saya minat dengan outdoor dan environment. Jadi lebih kurang 10 tahun lepas saya diperkenalkan dengan industri ni. Dan saya ambil inisiatif lah untuk analisis, untuk belajar dan akhirnya saya jumpa Encik Roslan lah. Minta tolong bang, saya nak jadi arboris lah bang. Dia bermula dengan minat macam mana? Maknanya minat panjat pokok ni ke ataupun asal ni tarikan saya lah minat pasal dia memerlukan tali, dia ada penggunaan tali dalam kerja-kerjanya kan. Adventurous lah. Jadi dari situ. Jadi bila saya tengok kriteria kerja tu apa semua, jadi datang minat dan saya jumpa Encik Roslan ni tak tahu cakap bang macam mana saya nak jadi motor selalu orang tanya cakap jadi artis. Woi, bawa motor dari JB datang KL. Jumpa Encik Lan kita ni cakap nak satu kerjaya lah dalam bidang ini. Masa tu saya PAM sedang buat program Arboris Certification Program di Payindah Wetland. Saya ingat lagi dia datang. Okey, bagaimana kelayakan mereka yang nak menjadi arboris ni? Encik Lan mungkin nak kongsikan bersama dengan kami yang tak tahu ni kerjaya ini sebenarnya boleh juga dijadikan sebagai pilihan kan? Untuk menjadi arboris, siapa-siapa yang bekerja dengan pokok itu adalah arboris. Untuk menjadi certified arboris, di mana sekarang ini kita PAM dan kebanyakan negara-negara di luar sana menggunakan pakai satu kriteria dipanggil credential daripada US. Dia lebih kurang 50 lebih negara menggunakan pakaikan kriteria ni. Dia hendaklah mempunyai pengalaman melebihi, kalau tidak ada kelulusan, dia hendaklah mesti mempunyai pengalaman melebihi daripada 3 tahun terlibat secara langsung dengan kerja-kerja pokok. Yang sekiranya yang mempunyai degree dalam agriculture, forestry, horticulturist yang berkaitan dengan pokok dan saya arkitek, estate ataupun yang berkaitan dengan pokok sendiri, sekurang-kurangnya mestilah 1 tahun bekerja. Berkaitan ada pengalaman fresh graduate ni agak sukar lah. Kita tahu arboris bekerja dengan pokok, tapi apa je kerja yang dilakukan oleh seorang arboris ni Abang Zam? Okey, secara ringkasnya segala hal yang berkaitan dengan pokok di dalam kawasan urban especially. Kami bantu untuk menguruskannya. Jadi kami membantu pihak PBT, pihak developer, pengurus-pengurus pokok, pengurus taman untuk mengurus, mengawasi dan mengurus pokok-pokok mereka lah. Antaranya kenapa? Untuk meminimumkan atau mengelakkan apa-apa hazard atau risiko-risiko pokok lah. Yalah, sebab risiko cabaran kerja Zam sendiri macam mana? Cabaran kerja.
sebenarnya bila kita minat sesuatu tu, cabaran tu dah jadi nombor 2 kan. Betul. Tak tepi lah. Tak tepi lah. Tapi apa yang mungkin perspektif daripada apa yang orang nampak lah cabarannya ialah dari segi melaksanakan sesuatu benda tu mengikut standard yang kita ni lah kan. Pasal kebanyakan public tak faham tentang benda ni. Betul. Jadi kita perlu memberi pemahaman pada sebab orang. ini bukan tanggungjawab satu pihak je sebenarnya kan. Tanggungjawab kita juga sebagai rakyat yang ada. Ini yang video yang ini tak gayat ke masalahnya ke atas tinggi, tu? Maknanya Abang Zam kita akan climb pokok setinggi berapa tinggi yang pernah Abang Zam climb, yang pernah dipanjat? Tak tinggilah untuk pokok bandar. Yelah saya panjat lebih kurang paling tinggi lebih kurang tak lebih daripada 40 meter lah. Tapi kalau ikutkan memang tinggi juga. Tapi tinggi masa lah nak juga climb tu dah kena bawa. Tinggi. Tinggi. 30 meter pun dah berapa jauh dah tu. Kalau nak panjat tu kena bawa dengan peralatan sekali kan? Itu yang cabarnya tu. Ya, tapi ada orang yang juga memandai-mandai untuk berada, orang kata menjaga pokok, tapi dia tak tahu sebenarnya cara-caranya yang sebenarnya. Betul juga. Dia tak tahu juga, dia punya step by step, dan dia konon-konon menjaga dan akhirnya mereka kan mati pula pokoknya. Jadi sebenarnya bila kita terlibat dengan kerja-kerja arboriculture atau kita telah mengikuti program-program Arboris Certification Program atau yang berkaitan dan sewaktu dengannya, jadi elemen penting ialah kita pemahaman tentang pokok itu sendiri. Sekiranya kita tidak mempunyai ilmu yang berkaitan dengan pokok dan kita cuba nak menyentuh, kadang-kadang ada setengah tempat tu kita menyebabkan kematian pada pokok disebabkan oleh serangan fungus masuk ke batas luka-luka yang telah dibuat tanpa sedar lah. Okey. Jadi benda ni berlaku especially untuk keselamatan juga memain peranan penting juga. Ilmu tu kena ada lah. Ilmu tu kena ada kan untuk Arboris ni. Okey, untuk mereka yang minat lah. Mungkin hari ni bila dengar Arboris kan, nampak pula Abang Zam kita datang dengan sado badan. Dia kata dapat badan sado ni sebab dia kerja Arboris. Ya. Kerja host MSI pun boleh jadi sado tak? Bukan abang-abang bomba saja. Saya tak tahulah. Sejak 2 bulan ni kita asyik nampak yang sado-sado je. Ada dah tak boleh dah tak boleh fokus lah sebenarnya. Kita jadi macam, maknanya Arboris ni pun membantu juga membina badan. Bantu. Tak langsung, pasal dia bila kita lakukan pelaksanaan kerja-kerja di lapangan, dia memerlukan fizikal lah. Mental dan fizikal punya keperluan lah untuk laksanakan kerja-kerja ni kan. Macam Abang Zam cakap tadi, dia masuk 4-in-1. Apa 4-in-1 yang Abang Zam cakap tadi? Bila kita jadi Arboris, 4-in-1 kita dapat. Tadi saya cakap. Ada apa? Abang cakap dekat kita orang. Kita kena bagi tahu. Okey. Dah lupa dah apa benda Abang cakap tadi. Apa 4-in-1 tu? Oh ni, maknanya bila kita dah masuk Arboris, kita dapat jaga pokok. Dapat ada satu career, dapat satu career yang baik, dapat bayaran yang baik dan dapat fitness. Betul. Bayaran yang baik tu kabarnya ada hanyalah hampir 100 lebih saja Arboris di seluruh Malaysia. 130 orang. Yang certified Arboris kan. Maknanya peluang pekerjaan ni bagi mereka yang nak mulakan pekerjaan ni, dia study dalam bidang apa? Biasanya basically dia adalah berkaitan dengan pokok lah. Contohnya agriculture, perhutanan sendiri, landscape architect, horticulturist. Ini adalah elemen-elemen yang basic yang dia boleh ni. Sekiranya tidak mempunyai kelulusan berkenaan, macam saya cakap tadi, dia mestilah orang yang minat dan terlibat secara langsung dalam kerja-kerja pokok selama 3 tahun. Bekerja rapat dengan pokok lah. Di pokok je yang rumput-rumput, yang bunga-bunga tu tak termasuk tau. Pokok saja. Okey, so depan mata kita ada peralatan yang digunakan oleh seorang Arboris. Antaranya kita ada ni. Itu seram. Ini gergaji sebenarnya. Ni gergaji, kalau kita keluarkan ni, kita minta Abang Zam keluarkan. Takut saya nak dia lagi expert lah. Dia lagi saya rasa selamat kalau keluarkan. Dia ada cara-cara dia. Okey, pasal dia ada safety kan. Safety lock. Pasal apa-apa kita buat ni safety number one lah. Safety number first. So barang ni adalah comply dan satu yang memang saya cadangkan untuk digunakan lah dalam Arboris tadi. Ini adalah kita panggil pruning saw. Okey. Weh, dia punya gigi dia tu seram. Dia ada large, medium dan large dengan medium teeth, gigi-gigi dia ni. Dan dia ada yang curvy dan juga yang straight. Okey, ini digunakan untuk? Itu untuk mencantas lah. Okey. Terutama cantas-cantas yang dahan-dahan yang kecil lah. Yang kecil. Okey. Jadi kalau untuk yang lebih besar, kita akan gunakan
mesin chainsaw ni lah. Gaji berantai. Ni yang selalu digunakan. Ini yang selalu kita nampak yang dia lah kan. Nampak ni kan. Okey, yang paling kecil. Tali tu? Okey, tali ni adalah kita gunakan untuk akses ataupun untuk akses kanopi, akses silara pokok. Untuk naik di atas pokok. Okey. Tadi Adim ada tanya, topik keledar yang digunakan ni topik keledar yang saya pegang ni, ini untuk apa? Ada dua kan? Apa perbezaan dia? Okey. Basically sama, tapi yang ini mainly digunakan untuk di ground, di pekerja yang guna di ground lah, di tanah. Okey, yang ini tanah itu pokok lah. Di pokok. Atas. Ya, di atas pokok. Okey. Wow. Ni lah dia harness dia. Ya. Okey, boleh kita angkat? Bolehkah ni? Boleh. Boleh lagi lah maknanya. Boleh lagi lah. Sadar. Okey, ini dia antara yang digunakan untuk panjat lah kan, untuk climb tree. Tapi kita kena bear in mind juga memanjat ni cuma ada satu approach, salah satu kaedah untuk akses pada pokok tu. Kita boleh gunakan mobile elevated platform ataupun skylift yang kita panggil skylift. Okey. Yang ada orang di dalam tu. Naik skylift pun still kena pakai harness. Masih kena pakai harness tetap juga. kena pakai Keselamatan dia kan. Yep. Okey, jadi itulah di antara peralatan. Antara tau. Ini baru sikit. Abalan Ini ada banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi sebenarnya peralatan yang penting untuk digunakan oleh seorang arboris. Jadi kepada anda semua yang berminat, itulah sebab saya dah start pakai hijau, saya dah tengok pula kehijauan dekat Anjung Floria tadi. Abang Zam pakai baju Anjung Floria. So rasa boleh pertimbangkanlah untuk menjadi seorang arboris. Ya, itu dia satu nama ataupun terms yang kita jarang dengar, tapi ini dia pekerjaan ataupun career sebagai arboris. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Roslan Yaakob, Presiden Persatuan Arboris Malaysia, dan juga Abang Zam Indigo kita ataupun Syahrul Nizam Abdul Aziz, Ahli Persatuan Arboris Malaysia. Ni singing arboris ni. Singing arboris. Masih menyanyi bang. Kadang nyanyi atas pokok. Okey, seperti aku jangkakan terjadi sikit. Seperti yang ku jangka terjadi, tewas sekali lagi menambahkan luka yang sudah ada. Okey. Dengan cerita Abang Lan pun nak lawan. Bulan boleh. Okey, jom kita bersama dengan Daya Maka yang masih berada di Anjung Floria. Kalau Abang Lan masuk. Masuk lagi kan. Indigo 2.0. Warna ungu membuatkan hatiku begitu bergebu-gebu-gebu. Macam tu. Wah, tak adalah saya boleh tengok bunga orkid ni kan. Patutlah mak saya kat rumah tu tak habis orkid. Memang cantik, Masya Allah. Saya rasa sampai kat sini terus rasa macam boleh tak rasa nak buat video klip macam jatuh cinta sekali lagi. Begitu juga dengan perasaan seorang guru kita yang katanya pertama kali sampai di sini untuk menyaksikan kecantikan Floria Putrajaya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini dia Kak Latifah dengan anak-anak dengan adik. Bye-bye sikit. Katanya dari Puchong ya Kak? Ya, betul. Saya dari Puchong. Okey, macam mana? Saya nampak akak masuk tadi, mata akak macam ni Kak. Macam sangat teruja. Perasaan akak pertama kali sampai di sini macam mana? Memang teruja sangat sebab nak perkenalkan dengan anak-anak, tengok pemandangan, tengok bunga-bunga yang ada. Kenalkan sampai ke tu kami masuk tadi ada nampak tulis terrarium. Jadi sambil-sambil tu kenalkan dengan anak-anak lah. Ni macam ni rupanya, macam ni jenis-jenis bunga. So memang happy sangatlah dapat datang sini. Orang kata sesuai sangat cuti sekolah bawa anak-anak melihat dan belajar sesuatu baru. Nama pun ibunya guru. Dengar datang nak belajar. Okey, sabar-sabar. Yang ni macam handsome sikit ni. Kita ada adik Hadi. Hai. Adi, dengar cerita mama ni suka tanam bunga kat rumah. Apa yang mama ada tanam kat rumah? Kaktus, pokok bunga. Macam-macam jenis pokok bunga lah. Okey, kalau kaktus tu Hadi ada tolong ke? Adalah sikit-sikit. Ada. Betul ke ibunya ada tolong sikit? Betul. Memang kami anak beranak ada tanam-tanam pokok lah kat rumah. Okey, kalau ditanyalah apa yang paling menarik perhatian atau paling Kak Latifah tak sabar sekali nak tengok dekat Floria ni? Saya tak sabar nak pergi dekat booth dekat kaktus sebab saya tengok dekat Facebook kan. Memang selalu tengok, memang jealous sangat. So tak sangka lah hari ni memang doa sangat hari tak hujan. So dapat memang round harap-harap sampai ke petang lah cuaca macam ni. Cantik macam ni. Tak panas sangat, tak redup sangat. Memang
dapat penuhi selera anak-anak lah hari ni. Tengok macam-macam kan. Sampai release station, cuti sekolah. Daripada tadi saya ada interview pengunjung lain. Dia pun kata tengok bunga ni memang release tension. Memang kata rasanya hati rasa tenang ya. Betul ke Hadi? Betul. Betul. Awak betul ke? Betul. Saya tahu jawab betul. Okey, jadi kalau boleh orang kat luar, kat rumah lah kata, apa yang membuatkan Floria Putrajaya ni sangat-sangat menarik di mata Kak Latifah? Satu, kalau kita tengok pemandangan, kalau tengok bunga ni memang realisation lah, boleh lupa lah semua. Bila kita sampai sini tengok orang pun orang lain happy, so automatik kita rasa macam happy juga. Tambah-tambah kalau kita memang jarang-jarang dapat pergi keluar-keluar macam ni kan. Tempat pun dekat je, tak jauh daripada Puchong, kalau daripada macam Kuala Lumpur. So macam jalan pun macam okey je tadi kan. Jalan tak jam, cuma parking tu pun agak nampak macam crowded, tapi bila saya sampai tadi ada orang kata boleh parking dekat tempat ni. So memang bersyukur sangatlah sebab bawa mak kan. So maksudnya kalau untuk penghujung di rumah tiada masalah di sini sebab kita ada tempat parking yang selesa dan juga ruang yang cukup untuk kita bawa anak-anak dengan orang tua. Betul Kak Latifah, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak sebab sudi yang kongsi dengan penonton Malaysia hari ni. Betul. Rugilah siapa yang tak hadir tu. Saya rasa bayaran pun macam RM15 untuk anak-anak, RM5 tu memang sangat-sangat berbaloi. Sebab bunga ni kalau kita nak tengok ni bukan senang, dia ambil masa kan. Macam nak berbunga, nak tumbuh, nak jadikan pameran macam ni. So berbaloi lah bayaran yang dikenakan tu. Sangat-sangat berbaloi. Lepas tu 2 tahun kan baru ada balik, memang menyeronokkan. Jadi terima kasih Kak Latifah. Okey, selamat jalan-jalan, selamat jumpa Cactus. Bye. Okey, baik. Sekarang ni kalau saya ni berada di kawasan yang saya rasa memang indah sebab aura dia rasa tenang. Jadi kita bersama dengan orang penting, orang yang tunggu saya daripada tadi. Cik Azlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Cik Azlan sebagai arkitek planner lah kira dari sini ya. Wow. Bagaimanakah orang kata permulaannya untuk mendapatkan idea menghasilkan taman ini? Untuk menghasilkan reka bentuk ni, kita study dulu tarikh Floria. Itu pada bulan Ogos 2022. Jadi kita ambil konsep terrarium, iaitu gabungan perkataan terraria iaitu gabungan perkataan terrarium dan juga euforia, berkisahkan kemerdekaan ataupun kebebasan lah. Jadi dalam konsep ni kita buat konsep terrarium pecah dan semua kehidupan dia bebas keluar. Wow, sangat mendalam. Ya, bila kita fikir terrarium kan selalu yang kecil dan kita hias kaca, tapi kita buat yang kaca yang pecah. So anda boleh lihat semua ada rama-rama, semut, kita ada caterpillar dan macam-macam lagi. Wow, menarik kan? Ada semua Okey, kalau jenis bunga-bungaan yang Cik Azlan tanam di sini, apa yang ada? Saya nampak paling tanggap mata saya orkid lah. Yang paling menyala antara yang kita tanam ialah di ruang pintu masuk itu sendiri. Kita ada tanam sebanyak 600 numbers Oncidium lemon heart dan juga Dendrobium bigibum lah 1200. Itu kan tarikan utama. Setiap kali pengunjung datang, mereka akan bergambar di pintu masuk. Dan selain itu juga di ruangan terrarium itu sendiri kita ada pelbagai spesies orkid wangi dan juga orkid VVIP. Baru tahu ya. Saya selalu dengar orkid saja. Saya tak tahu ada pelbagai jenis orkid sebenarnya. Orkid wangi tu kalau lalu nanti boleh cuba ambil bau, memang wangi. Pernah tak bau orkid yang wangi? Dayah pertama kali ni nak bau hari ni. Okey. Okey, jadi Cik Azlan, kalau kita ikutkan, saya tengok pengunjung penuh ni. Semua tangkap gambar. Dan apa sebenarnya yang paling menarik perhatian Cik Azlan yang rasa happy sangat dengan kehadiran mereka? Yang paling menarik hati saya apabila kita mendapat approval daripada pengunjung itu sendirilah. Reaksi mereka sendiri, keterujaan mereka, iaitu menepati sendiri tema Floria kali ini, Awesome Floria. Kita inginkan something yang wow factor. Baik. Okey, itulah saya kata wow factor ni bukan mudah dibuat. Berbulan-bulan cara je nak buat ya. Okey, kalau diikutkan kepada semua penonton, ini memang adalah satu peluang yang tidak boleh dilepaskan. Dan saya nak kongsi sedikit info di mana kalau anda nak tahu untuk kanak-kanak sebenarnya harganya berbeza dengan dewasa. Paling mahal RM15. Betul? Tapi saya nak tekan di sini untuk orang kurang upaya, percuba bersama dengan kanak-kanak. Kadang-kadang ada umurnya bawah 6 tahun ke bawah. Ya, betul. Okey, jadi saya tak sabar nak tengok lagi pelbagai jenis bunga-bungaan di belakang Cik Azlan. Okey. Dengan reka bentuk ni lah, dan sila explore lebih dalam lagi reka bentuk kami. Kami sangat
mengalu-alukan kedatangan anda semua. Kalau diikutkan, memang kita tengok je dah cantik. Tapi cabaran, Cik Azlan. Kita kena terima hakikat. Dalam keindahan pasti ada cabaran. Apa cabaran untuk menghasilkan sebegini? Cabaran utama ialah tekanan di mana kita kena kekalkan momentum kemenangan di BKL yang telah menang 5 kali sebelum ni ya. Garden Prime Award, iaitu terbaik keseluruhan. Jadi saya kena kekalkan. Alhamdulillah saya merupakan arkitek listrik ke-6 lah untuk dapat juara bagi di BKL. Wow, itu orang kata the pressure is on. So bila kita dah menang kan, Cik Azlan, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak juga. Terima kasih kerana studi meluangkan masa di plot di BKL. Tahniah diucapkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Baiklah, kepada semua penonton Malaysia hari ini, macam mana? Ada ke yang dah bergegas siap-siap nak datang ke sini? Ya, saya sarankan cepat. Sebab lagi satu, katanya netizen semua kata, tak cukup Floria ni. Sepatutnya sampai 4 September. Tetapi mereka sambung 2 hari lagi sampai 6 September untuk membawa anak-anak, ibu bapa, adik-beradik semua untuk sama-sama ke Floria Putrajaya. Jadi itulah dia keseronokan dan juga kemeriahan di sini, penuhlah dengan hati saya dengan bunga-bunga. Baik, kita akan berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Bye Haziq dan Anin. Saya dah jalan-jalan. Festival Floria Diraja Putrajaya yang bertemakan Hebat Floria dengan bunga utamanya ialah orkid berlangsung dari 29 Ogos dan dilanjutkan sehingga 6 September. Lebih 10,000 jenis orkid dipamerkan dengan penyertaan pempamer dari dalam dan luar negara. Antaranya seperti New Zealand, Singapura dan Thailand. Terdapat juga taman-taman khas dengan dekorasi yang cukup menawan mengikut keunikan identiti tersendiri. Negeri Terengganu, antara agensi kerajaan yang tidak melepaskan peluang menyertai Floria Putrajaya pada tahun ini. Gabungan suasana rumah desa dengan sawah padi dan perahu di persisiran pantai menggambarkan kehidupan tradisional masyarakat Melayu di negeri yang terkenal dengan kecantikan pantainya. Dari segi konsep ni, konsep kita alam desa Terengganu. Dari segi alam desa ni kita boleh banyak rangkui semua benda. Contohnya kita terapkan semua design tu. Contohnya alam flora kita ambil daripada Tasik Kenyir. Lepas tu contohnya dari segi aktiviti kita ambil 2 tempat, iaitu desa dengan pantai. Bila desa pantai kita boleh terap macam mana aktiviti-aktiviti dia orang, design contohnya. Penggunaan replika wau bulan sebagai latar langit disulami dengan kain batik lukis bermotifkan geometri alam semula jadi menjadi tumpuan pengunjung. Selain itu, taman ini juga dihiasi dengan keunikan ukiran banner pokok yang menggambarkan keberadaan pokok ini di kawasan hutan Terengganu. Secara tidak langsung menjadi tunjang kekuatan reka bentuk taman alam desa ini. Penerapan unsur-unsur tempatan seperti perahu, tempayan, sangkar burung dan rumah desa menimbulkan suasana desa yang tenang dan mendamaikan. Selain itu, demonstrasi aktiviti harian masyarakat seperti menggoreng keropok di dalam pasir panas seolah-olah menggamit memori silam. Cantik dan unik, namun bukan mudah untuk menyiapkannya. Banyak cabaran yang dihadapi, terutama daripada segi logistik, kerana jarak negeri Terengganu dan Putrajaya yang jauh. Dari segi cabaran nak buat akad tapak ni, kita ada banyak risiko dan masalah. Contoh pertama dari segi kita kan jauh daripada tempat nak buat ni, dari Putrajaya Terengganu ambil masa lebih kurang 5 jam juga nak sampai sini. Macam-macam masalah, contohnya lori rosak ke apa semua. Dari segi pengangkutan, dari kita ambil daripada Tasik Kenyir pun ada barang-barang. Sebab kita nak suruh nampak negeri Terengganu ni dekat bandar kita, dekat bandar Kuala Lumpur ni. Orang sebelum ni orang tengok dekat bandar ni rumah kampung susah dah nak tengok.
Itu sebab kita bawa ke Putrajaya ni. Contohnya batu-batu kita ambil daripada batu sungai, kita bawa ke sini, suruh dia orang rasa macam mana keadaan perkampungan kita jalan atas batu. Keunikan flora dengan tema desa saling melengkapi. Alam desa Terengganu menanti pengunjung untuk merasai keindahan dan keunikannya. Assalamualaikum, kembali bersama kami di MSI. Tadi kita ada tengok promo Fit for Action yang sador-sador saja untuk masuk dalam Fit for Action ni. Tapi apa sebenarnya Fit for Action yang akan bermula pada hari ini? Jadi kita bersama dengan dua orang yang orang kata orang kuat Fit for Action yang akan start pada pukul 10 malam ini, iaitu Farin Ahmad, pengacara Fit for Action, dan juga ini dia. Ya. Ini orang kata juara pertama. Ini adalah ketua juri Fit for Action, iaitu Datuk Yusof Aslam. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya kita nak tahu serba sedikitlah definisi sebenar apa itu Fit for Action, bang. Okey, Fit for Action ni saya nak jelaskan kepada penonton. Sebenarnya Fit for Action ni kalau kita macam Aziz kata tadi, sador-sador yang beraksi semua. Okey, Fit for Action, aksi itu adalah salah satu bedanya. Tapi apa yang kita nak cari sebenarnya adalah Fit for Action. Di mana mereka layak untuk berada di hadapan lensa kamera untuk beraksi sebagai seorang pelakon, kerana apa yang kita cari adalah pelakon yang versatile. Versatile, yang mempunyai disiplin yang tinggi dan juga memahami ada ilmu dan bakat asas lakonan. Ini yang kita cari sebenarnya. Okey, sebab semua orang boleh je nak berlakon. Betul. Kan? Nak jadi seorang pelakon, nak duduk depan kamera, tak ada masalah, kan? Tapi untuk mendapatkan seorang pelakon aksi yang hebat, sebagai penerbit, pengarah drama, filem aksi yang terkemuka tu, bukan senang nak dapat pelakon-pelakon aksi ni tu. Dia sebenarnya dalam program ni bukan kata mesti aksi saja. Dia lebih pada membentuk lakonan tu. Kita nak bentuk lakonan para pelakon, sebab sebelum ni kebanyakan kita kutip pelakon pelakon-pelakon pembantu, kita main pick up gitu je kan. Tapi dengan adanya Fit for Action ni, kita boleh pilih pelakon-pelakon yang berkemampuan, sebab kita melalui proses uji bakat kan. Bakat, lepas tu kita ada Aziz Osman, lepas tu kita ada Eli Surati, lepas tu Haikal kan. Dia orang ni sebagai tenaga pengajar. Jadi dia orang ni orang baru, yang kebanyakan peserta tu orang baru yang masuk dalam Fit for Action. So dia orang tu dilatih dan dia buat beberapa adegan drama untuk dinilai bakat dia orang. So maknanya bukan setakat action lah, ada juga action pun ada. Genre lain. Yes, tapi ada yang dia tekankan pada segi drama, cara lontaran dialog dia semua kan. Bagi saya ini satu usaha yang baik dia buat oleh pihak TV3 lah. Ya, nak mencari orang kata bukan setakat pelakon yang hanya ada banyak followers. Betul. Dekat social media, tapi adalah pelakon yang memang betul-betul berbakat. Dan program ni insya-Allah akan mengubah persepsi itu. Okey, sebagai seorang pengacara, abang, dalam Fit for Action ni bukan setakat pengacara lah. Abang Farin Ahmad juga memang pelakon juga. Ya. Kan? Dia memang dia akan bersama dengan adik-adik ni semua. Ni dia orang ni. Ni dah ada dia punya promo ni. Okey Aziz, sebenarnya Aziz, program ni apa yang sangat-sangat mengujakan saya lah. Saya pernah berkongsi dengan Datuk dan semua orang semua. Saya kata kalau kita lihat program reality mencari bakat nyanyian ni dah banyak. Jadi ini untuk mencari bakat lakonan. Jadi saya kira sebenarnya satu yang sangat-sangat unik, dan bukan saja untuk mereka tetapi juga untuk penerbit ataupun mereka rasa minat nak berlakon, yang minat drama. Program ni akan menunjukkan kepada mereka sebenarnya bukan senang nak jadi pelakon, bukan senang nak membuat sesebuah drama, dan anda semua kena tonton kerana akan dapat lihat proses perjalanan tu. Macam Datuk kata tadi, daripada uji bakat, daripada kita tengok mereka cergas tak cergas, dan kemudian script reading, kelas lakonan yang macam crash course ke semuanya. Dan paling bertuah yang saya rasa pelakon-pelakon yang lama pun cemburu juga, sekali jalannya mereka berpeluang untuk bekerja dengan pengarah-pengarah hebat, Haikal, Aziz Osman, Eli Surati, sekali jalan. Sedang kami orang lama ni nak bekerja dengan mereka ni mengambil masa yang lama. Ini adalah satu peluang hebat. Job pun senang dapat. Yalah, tengoklah. Ya, betul. Itu kita tanya produser. Dan bukan apa, sebab kita pun nak mengisi bintang-bintang baru lah. Berapa lama nak pakai bintang lama yang kita recycle kan. Bagi saya kini kita pun sebenarnya production house kebanyakan kita menghadapi masalah kekurangan pelakon. Kadang kita dapat pelakon utama yang bagus, tapi pelakon-pelakon membantu kadang-kadang kita agensi hantar kita okey, Datuk Sob kita pakai pelakon ini okey. Bila kita test balik, ada masa saya sendiri pun pernah berlaku satu hari kita shooting, kita cancel shooting the whole day. Cancel because
pelakon-pelakon yang dibawa dia tu yang tak boleh berlakon. Ada watak-watak tu yang sesuai, ada watak yang tak sesuai. Tapi dengan adanya Fit for Action ni kita boleh pick up, kita boleh tahu karakter-karakter pelakon yang mampu membawa certain watak. Tapi tadi saya ada cakap pasal followers kan. Tadi saya cakap sekarang ni ramai yang pelakon yang diambil daripada golongan influencer. Kan, yang ada banyak followers dekat TikTok ke, dekat Instagram ke, dan kadang-kadang ada betul memang mereka boleh berlakon. Betul. Ada yang bagus. Ada yang bagus. Jangan saya nafikan, betul. Tapi apa yang Datuk boleh komen pasal trend sekarang ni yang ambil pelakon berdasarkan followers? Saya rasa benda tu kita tak boleh kata apa, kita tak menyekat juga sebab masing-masing diorang ada peminat kan. Jadi bagi saya itu benda very subjektif lah. Tapi bagi saya apa yang kita buat oleh pihak TV3 dalam rancangan Fit for Action ni, kita nakkan yang perfect, yang pelakon-pelakon yang berkemampuan. Jadi inilah peluang bagi orang-orang baru, bintang-bintang baru masuk dalam program Fit for Action. Lepas sini kita boleh nilai, okey pelakon-pelakon ni, pelakon A boleh bawa watak macam ni. Jadi kita dapat mengambil bintang-bintang baru lah untuk mengisi ruang-ruang kosong dalam program-program TV. Sebab drama drama, filem ataupun apa-apa telemovie ke tetap akan ada. Betul. Dan Farin Ahmad, apa yang membuatkan Farin Ahmad Haziq Kusni menerima job? Kan, bila orang cakap Farin Ahmad jadi host Fit for Action, apa yang buat ini satu bonus lah. Saya juga adalah pengacara dan juga pelakon. Jadi satu bonus untuk saya yang memahami dunia ini dan bidang ini. Dan bila tengok mereka ni, saya pasti anda perlu tonton pada malam ini, dan pastinya peminat mereka akan mula dikumpul pada malam ini. Dan start episod ni. Ya, betul malam ini. Dan kalau Haziq tanya juga tentang followers dan sebagainya, memang betul Datuk kata dia subjektif. Kita perlukan satu orang kata komplimen di antara kedua-dua faktor ni. Tetapi apa yang perlu juga secara adilnya, mereka juga perlu berbakat, perlu berilmu. Jadi inilah yang sebenarnya kita berikan kepada 12 orang peserta, 6 wanita dan juga 6 lelaki, di mana anda semua akan dapat melihat bagaimana proses perjalanan mereka itu. Dan genre juga berbeza-beza. Malam ini 10 malam di TV3 anda boleh saksikan proses yang diperkatakan oleh Farin Ahmad itu. Jadi kita cakap terima kasih kepada Farin Ahmad dan juga Datuk Islam. Cepat tu. Sebenarnya Datuk. Betul aku cakap cepat tadi. Macam peluru. Okey. Kita sambung kat luar lah. Sambung kat luar dulu. Boleh. Okey, kita nak terus bersama dengan Anim. Apa cerita Anim? Aduh, macam peluru Kalau pukul 10 malam saksikan Fit for Action, tapi pukul 8 malam ni kita nak anda saksikan Liga Super Malaysia, di mana tugas berat yang menanti jurulatih sementara Selangor FC Nizam Jamil untuk membawa pasukannya naik kembali sekurang-kurangnya berada di kedudukan 5 atau 6 terbaik untuk musim ini. Jadi mampukah Selangor FC mencatat keputusan yang positif ketika melayani kunjungan juara bertahan Johor Darul Takzim pada jam 8 malam ini? Jadi sama-sama kita saksikan siaran langsung perlawanan Selangor FC menentang JDT di TV9, saluran Unify TV 109, Astro 149, My Freeview 109, dan anda juga boleh saksikan secara stream di aplikasi tonton kami. Okey, kita ucapkan yang terbaik untuk Selangor FC menentang JDT. Kita nak rehat seketika di Malaysia hari ini, kembali selepas ini. Dah 10.25 pagi. Maknanya kita pun dah nak berakhir. Tapi sebelum kita akhirkan siaran kita nak saksikan juga apa sisipan akhbar yang menarik pada hari ini. Hari Sabtu tak semestinya kita tak perlu tengok akhbar. Hari Sabtu juga ada cerita-cerita menarik. Antaranya di muka hadapan Berita Harian. Ini dia headline ataupun apa yang anda dapat saksikan. Bung Muhtar, Zizi kena bela diri. Ini apa yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Session Rozina Ayub mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie bagi 3 pertuduhan rasuah terhadap ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bong Mutaradin dan isterinya Datin Seri Zizi Izzat Abdul Samad pada akhir perbicaraan ini. Ya, itu di Akhbar BH. Kalau kita tengok dekat Metro, ada satu cerita mengenai anak penyu berkepala 2. Ya, ini adalah kali kedua berlaku di Terengganu. Dan ini adalah satu sejarah buat mereka di sana. Itu kata pengurus projek konservasi penyu, iaitu Lang Tengah Turtle Watch, Abidah Zakbar. Ada penyu berkepala 2 yang ditemui pada 30 Ogos lalu. Dijumpai sewaktu kerja pemeriksaan sarang kira-kira pukul 11 pagi time 30 Ogos tu. Tengok anak penyu berkepala 2 dan gambar tu memang ada bukti. Memang dalam paper ni pun ada bukti penyu itu berkepala 2. Ada gambarnya.
Okey, itu di Harian Metro. Jom kita saksikan apakah yang menarik di utusan Malaysia. Ini dia, minyak masak terpakai jadi bahan api pesawat di Thailand. Wow. Bagus. Ini apa yang dikabarkan di sini. Sekiranya rancangan mengikut seperti yang dijadualkan, produk tersebut akan tersedia di pasaran untuk dibeli semasa suku keempat 2024. Apa yang dilaporkan oleh akhbar sana. Jadi bagi memastikan rancangan ini berjaya, pihaknya memerlukan minyak masak terpakai daripada rakyat Thailand. Lepas ni jadi harga tinggi lah minyak masak terpakai kita. Tapi baguslah menggunakan kembali kita semula untuk buat jadi something else. Tapi guys, itu apa yang berada dalam akhbar. Dan itu apa yang berada di Malaysia hari ini. Kita nak tahu apa yang ada di terpaling juara pula. Kita ada host dia di sini. Terpaling juara. Okey, terpaling juara. Kalau anda adalah penyanyi terhebat, ini masanya untuk anda serlahkan bakat anda. Anda buat video nyanyian, post dekat Instagram, video dengan like yang paling tinggi, terbanyak dan kreatif berpeluang untuk menang setiap minggu. Hadiahnya ada yang anda boleh tengok sekarang ni, dan keputusan dan video pemenang akan diumumkan setiap minggu dalam terpaling juara yang akan bersiaran setiap hari Ahad pukul 9 malam di TV3. Jangan lupa follow Instagram TV3 Malaysia dan juga terpaling juara TV3. Okey, kepada anda semua terima kasih kerana menonton kami. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram kami MHI TV3. Esok kita akan lintas langsung dari Jalan Tar Kuala Lumpur. Okey, jadi jaga diri, bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Selamat berhujung minggu.